Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syaila Anis binti Syahrul Nizam selaku siswa guru dari PISMP Pendidikan Muzik akan membentangkan tajuk kajian kertas cadangan iaitu kesediaan mengajar kemahiran nyanyian solfa di kalangan siswa guru Pendidikan Muzik IPG Kampus Ilmu Khas. Latar belakang bagi kajian ini adalah berkaitan dengan masalah nyanyian solfa oleh siswa guru di IPG KIK. Penyataan masalah pula ialah siswa guru kurang berkeyakinan untuk menyanyikan solfa di hadapan murid, bahkan lagi untuk mengajar nyanyian solfa kepada murid-murid di sekolah. Hal ini kerana sewaktu mereka berpraktikum, terdapat masalah yang menjadikan siswa guru yang praktikum di sekolah tidak dapat untuk menyanyikan solfa dengan penuh keyakinan semasa mengajar nyanyian solfa kepada murid-murid di sekolah, terutamanya pada murid tahap 2. Seterusnya, siswa guru suka menyanyikan solfa tanpa iringan atau bantuan daripada piano ataupun gitar untuk membunyikan pitch yang betul semasa untuk menyanyikan nyanyian solfa. Seterusnya, kita beralih kepada tujuan kajian. Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengkaji punca-punca masalah yang berlaku dan cara-cara siswa guru di IPG Kampus Ilmu Khas untuk menguasai kemahiran nyanyian solfa dengan betul. Yang kedua, objektif kajian pula adalah untuk mengenal pasti kaedah yang dilakukan oleh siswa guru muzik di IPG Kampus Ilmu Khas untuk membantu mereka menguasai kemahiran nyanyian solfa dengan lebih baik. Hal ini kerana menurut kajian ini, bagaimanakah cara untuk kita mengetahui apakah yang dilakukan oleh siswa guru untuk menguasai kemahiran solfa ini sewaktu belajar di IPG. Oleh itu, persoalan di dalam kajian ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah apakah masalah yang dihadapi semasa ingin melakukan nyanyian solfa. Soalan yang kedua ialah apakah cara dan teknik yang dilakukan untuk memudahkan dan membantu dalam penguasaan nyanyian solfa. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah adakah teori atau kaedah tertentu telah diaplikasikan semasa melatih nyanyian solfa dapat membantu siswa guru untuk menguasai kemahiran nyanyian solfa. Hipotesis kajian ini terbahagi kepada 2, iaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Dilihat di dalam ini, hipotesis nolnya ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara latihan menggunakan teknik yang betul dengan bakat semula jadi untuk menguasai nyanyian solfa dengan baik. Manakala hipotesis alternatif terdapat perbezaan yang signifikan antara latihan yang menggunakan teknik yang betul dengan bakat semula jadi untuk menguasai nyanyian solfa dengan baik. Baiklah, kita beralih kepada skop dan batasan kajian. Skop dan batasan kajian ini melibatkan siswa guru pendidikan muzik ambilan Jun 2019 di IPG Kampus Ilmu Khas. Bilangan siswa guru ini adalah seramai 30 orang siswa guru pendidikan muzik. Oleh itu, kita beralih kepada kepentingan kajian pula. Menerusi kajian ini, siswa guru dikaji untuk mencari punca dan cara untuk menguasai nyanyian solfa dengan lebih baik. Kajian ini akan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh siswa guru semasa melakukan latihan nyanyian solfa. Oleh itu, kajian ini akan dapat membantu siswa guru untuk mengetahui apakah masalah yang akan dihadapi mereka dan juga apakah cara yang mereka boleh lakukan untuk menguasai nyanyian solfa dengan baik. Seterusnya, bagi definisi operasional, menurut Sugiono 2015,
Maksud definisi operasional dalam variable penelitian adalah satu atribut, sifat, nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini terdapat beberapa definisi operasional yang telah saya nyatakan di dalam cadangan kertas cadangan kajian saya. Terdapat antaranya adalah nyanyian, maksud nyanyian, sofa, tonik sofa, pitch, poster dan sebagainya. Oleh itu, definisi operasional ini akan memberi maksud yang betul dan memudahkan seseorang yang ingin membaca dan menilai tentang kajian yang dilakukan. Okay, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Baiklah, kita beralih kepada tinjauan literatur. Okay, teori ataupun model kajian yang telah digunakan ialah pendekatan kodal. Saya telah memilih pendekatan kodal ini kerana pendekatan ini terdapat di dalam pembelajaran muzik. Baiklah, pengaplikasian pendekatan kodal dapat membantu siswa guru menguasai nyanyian sofa kerana terdapat pelbagai cara yang dilakukan semasa berlatih nyanyian sofa. Namun, cara yang diaplikasikan oleh siswa guru berkemungkinan tidak mengikut 100%-nya pendekatan kodal semasa melakukan latihan penguasaan nyanyian sofa. Mungkin siswa guru tidak mengetahui ataupun menguasai pendekatan kodal ini semasa ingin melakukan latihan. Oleh itu, persoalan tentang penggunaan pendekatan kodal dilakukan untuk menguasai nyanyian sofa atau tidak oleh siswa guru tersebut. Maka, adakah pendekatan sofa ini menjadikan satu langkah ataupun cara untuk menguasai nyanyian sofa sebagai seorang guru yang akan mengajar di sekolah nanti? Akhir sekali, penerapan pendekatan kodal digunakan oleh siswa guru secara teratur dan terancang yang menyebabkan penguasaan dapat dilakukan dengan baik. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji cara yang dilakukan oleh siswa guru dan juga akan memberi cadangan yang betul dan membaiki cara penggunaan pendekatan kodal kepada siswa guru untuk melatih diri menguasai nyanyian sofa dengan lebih baik. Baiklah, terdapat beberapa kajian lalu yang dapat saya kumpul dan baca, iaitu antaranya ialah pembelajaran jedah melalui nyanyian permulaan lagu dan juga permasalahan dalam penggunaan teknik vokal dalam kalangan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Haji Talib Karim. Baiklah, salah satunya adalah merupakan kepada siswa guru dan salah satunya lagi satu adalah untuk pelajar tingkatan sekolah menengah ya. Okey, yang pertama kita lihat kepada kajian pembelajaran jedah melalui nyanyian permulaan lagu, iaitu kajian ini dapat memberikan penerangan tentang penggunaan jedah yang dapat bantu seseorang siswa guru, terutamanya siswa guru untuk menyanyikan dengan pitch yang betul. Kaedah yang dilakukan untuk siswa guru untuk mempelajari pembelajaran jedah melalui nyanyian permulaan lagu ini adalah dengan melatih pendengaran siswa guru untuk mendengar betul-betul pitch yang dimainkan dan sering melakukan latihan pendengaran. Dapatan kajian lalu yang kedua iaitu permasalahan dalam penggunaan teknik vokal dalam kalangan pelajar tingkatan 1 SMK Datuk Haji Talib Karim. Okey, baiklah, kajian ini telah mengkaji tentang murid yang telah dikenal pasti yang tidak dapat menyanyikan lagu pada pitch yang tinggi. Oleh itu, kajian ini adalah untuk cari apakah masalah yang dihadapi oleh murid tingkatan tersebut untuk
menyanyikan pitch-pitch yang tinggi. Oleh itu, kajian ini memberi penyelesaiannya dengan pengenalan kaedah Alexander kepada murid. Maka, menerusi kaedah pengenalan kaedah Alexander ini, dapatlah ia membantu murid tersebut untuk menyanyikan pitch-pitch menyanyikan lagu pada pitch-pitch yang tinggi dengan betul. Menurut kajian ini juga, dalam kaedah pengenalan kaedah Alexander yang dirumuskan adalah dengan menerapkan poster badan, pernafasan, pemanasan suara dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu kepada kerangka konseptual kajian. Kerangka konseptual kajian ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu pertamanya pendekatan Koldal. Seterusnya, pendekatan Koldal ni terbagi kepada 3, iaitu sofa, isyarat dan simbol. Iaitu kita ingin lihat bahawa adakah pendekatan Koldal ini dapat diterap melalui secara semula jadi ataupun harus dilakukan dengan latihan yang banyak supaya seseorang siswa guru ini dapat untuk menguasai nyanyian sofa dengan sangat baik. Kita teruskan lagi dengan slide yang seterusnya, iaitu beralih kepada metodologi kajian. Baiklah, metodologi kajian ini, dalam rangka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan yang akan menggunakan jenis penyelidikan kuantitatif. Oleh itu, reka bentuk kajian ini akan digunakan soal selidik sebagai cara untuk melakukan mengumpul data bagi kajian nyanyian sofa ini. Okey, baiklah, persempilan pula. Persempilan yang dipilih adalah seramai 30 orang. Jadi, menurut jadual persempilan Krejci dan Morgan 1970, apabila 30 orang responden dipilih, maka 28 sampel akan dipilih untuk bagi tujuan ini. Okey, kita teruskan dengan instrumen kajian. Instrumen kajian saya adalah soal selidik yang akan digunakan dengan perisian Google Form. Baiklah, Google Form ini akan dibangunkan dan akan disiapkan dengan 3 bahagian bentuk soalan. 3 bahagian soalan ini adalah tentang cara bagaimanakah siswa guru menguasai nyanyian sofa, apakah punca siswa guru tidak dapat menguasai nyanyian sofa, dan juga apakah cadangan siswa guru untuk menguasai nyanyian sofa ini. Adakah mereka secara semula jadi dapat menyanyikan sofa tanpa melakukan latihan yang banyak, ataupun mereka perlu melakukan latihan setiap hari demi hari supaya mereka dapat menguasai nyanyian sofa itu dengan sangat bagus. Baiklah, instrumen kajian ini pada bahagian A terdapat soalan terdiri daripada 4 soalan yang di mana soalan berkaitan dengan biodata diri sendiri. Adakah mengikut gender ataupun kelas dan sebagainya. Terdapat 2 buah kelas untuk siswa guru pendidikan muzik ambilan Jun 2019. Jadi terdapat soalan antara kelas muzik mana ataupun kelas muzik yang mana. Okey, kita teruskan dengan bahagian B pula adalah soalan pilihan berdasarkan skala yang diberi. Skala yang diberi itu telah disediakan di dalam Google Form dan siswa guru perlu menjawab sebanyak 15 soalan tentang kesukaran, cara, teknik ataupun punca masalah
tentang untuk menyanyikan nyanyian solfa. Dan pada bahagian C pula merupakan soalan subjektif yang perlu dijawab oleh siswa guru tentang latihan ataupun pendekatan yang digunakan oleh siswa guru. Adakah pendekatan Kolda ini digunakan sebaik-baiknya sewaktu latihan nyanyian solfa dilakukan, dan adakah penggunaan pendekatan pendekatan Kolda ini dapat meningkatkan dan menguasai nyanyian solfa dengan sangat bagus ataupun tidak dapat, ataupun pendekatan Kolda ini tidak dapat untuk membantu mereka dalam menguasai nyanyian solfa. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Kita beralih kepada kesahan. Definisi yang diberikan oleh beliau ini adalah selari dengan takrifan kesahan yang diterjemahkan oleh Carl Linger dalam konteks penyelidikan, di mana kesahan digunakan untuk mengukur ketepatan sesuatu ukuran yang digunakan dalam kajian berdasarkan perujukan terhadap kemampuan sesuatu pemboleh ubah yang dibina dalam mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kesahan ni kita nak lihat tentang tepatkah apa yang kita nak ukur dalam sesuatu kajian. Dalam ini kita nak ukur tahap kesediaan siswa guru untuk menyanyikan nyanyian solfa. Okay. Kita beralih kepada kebolehpercayaan. Menurut Nuraini 2005, item dalam soal selidik atau instrumen wajar selaras dengan umur dan perkembangan kognitif responden. Oleh itu, item yang dibina adalah sesuai dengan tahap pemahaman siswa guru pendidikan muzik ambilan Jun 2019 IPG Kampus Imuhas bagi pengutipan data. Oleh itu, saya perlu membina soalan-soal sidik yang sesuai dengan tahap kesediaan tahap perkembangan kognitif responden, iaitu siswa guru pendidikan muzik ambilan Jun 2019. Jadi, saya perlu ambil berat tentang cara saya ingin menanya, cara untuk menulis soalan dengan betul. Oleh itu, kajian rintis akan menentukan bahawa adakah soal sidik saya dapat dijalankan ataupun perlu berlaku pertukaran ataupun perubahan dalam melaksanakan soalan-soalan yang perlu ditanya untuk pengutipan data. Jadi, kajian rintis ini akan dijalankan kepada 5 orang siswa guru IPG Kampus Imuhas sebelum kajian sebenar dilaksanakan di semua siswa guru pendidikan muzik ambilan Jun 2019 IPG Kampus Imuhas yang terlibat sahaja, iaitu seramai 30 orang siswa guru. Kita beralih kepada prosedur pengumpulan data. Baiklah, di sini terdapat satu jadual tentang jadual cartagan yang menunjukkan bahawa langkah-langkah dan juga waktu, timetable untuk kajian ini dijalankan dan disiapkan penulisan laporannya. Menurut di sini pada bulan Jun minggu pertama dan kedua akan dijalankan kajian rintis kepada 5 orang siswa guru. Kemudian minggu ketiga dan 4 pada bulan Jun tersebut berlakunya analisis kajian rintis. Sama ada kajian itu analisis kajian rintis ini akan berlaku sehingga kepada minggu pertama bulan Julai. Analisis kajian ini akan menentukan adakah kajian ini, soal sidik kajian ini dapat disebarkan ataupun perlu berlaku sebarang perubahan ataupun penambahbaikan terhadap soal sidik yang telah disediakan. Seterusnya, pada bulan Julai minggu yang kedua,
soal selidik sebenar akan diberikan kepada responden-responden yang terpilih, iaitu siswa guru pendidikan muzik ambilan Jun 2019. Oleh itu, jangka masa untuk pengambilan data, pengumpulan data responden ini adalah selama seminggu sahaja. Oleh itu, pada minggu ketiga dan keempat Julai, pengumpulan soal sidik ini telah siap sedia untuk dianalisis. Jadi, pada bulan Ogos, selama 3 minggu, analisis soal sidik ini akan dijalankan kerana terdapat 30 responden dan hanya 28 responden sahaja akan digunakan untuk menganalisis soal sidik ini supaya dapat dibukukan dalam penulisan laporan. Oleh itu, sehingga dari minggu keempat Ogos sehinggalah minggu keempat September 2022, penulisan laporan akan dilakukan untuk membukukan kajian ini adakah dapat membantu ataupun adakah dapat menunjukkan bahawa kesediaan siswa guru dalam mengajar sofa di sekolah menunjukkan bahawa mereka bersedia ataupun tidak, dan cara-cara yang dilakukan oleh mereka dan teknik-teknik yang dilakukan menerusi pendekatan yang tertentu dapat bantu mereka menguasai nyanyian sofa ini untuk diajar sebaik-baiknya di sekolah rendah. Oleh itu, kita teruskan dengan prosedur penganalisisan data. Data yang diperoleh dari hasil soal selidik akan dipindahkan ke dalam perisian Microsoft Excel bagi meneruskan kepada proses penganalisisan data dengan lebih mudah dan cepat. Oleh itu, daripada soal sidik yang berada di dalam Google Form, kita akan pindahkan data-data tersebut ke dalam Excel, Microsoft Excel, supaya penganalisisan data ini berlaku dengan lebih cepat dan mudah untuk dilihat. Apabila kerana di dalam Google Form, data-data di dalam Google Form yang terkumpul, data-datanya sukar untuk dilihat dan dianalisis secara terperinci. Oleh itu, dengan menggunakan Microsoft Excel ini dapat bantu saya untuk menganalisis data dengan lebih bagus dan cepat tanpa sebarang masalah ataupun kekangan kepada saya. Baiklah, kita telah sampai kepada penghujung pembentangan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengar pembentangan kertas cadangan kajian tentang kesediaan mengajar kemahiran nyanyian sofa di kalangan siswa guru pendidikan muzik IPG Kampus Ilmu Khas. Oleh itu, jika terdapat persoalan yang ingin ditujukan, sila tulis di ruangan chat di bawah ataupun ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih.